dan ingat, kalau muatan haba tentu dia tidak melibatkan perubahan jirim, dia hanya melibatkan proses perubahan suhu. Nak tingkatkan atau nak turunkan suhu, kita perlukan muatan haba, itu kerja muatan haba. Tapi kalau untuk perubahan keadaan jirim, dia adalah melibatkan haba pendam. Okey. Okay, kita teruskan haba pendam. Okay, seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, perbezaan antara 3 keadaan jirim dari segi susunan dan pergerakan molekul menunjukkan bahawa ikatan. Fokus kita adalah tentang ikatan antara molekul. Okay, seperti yang kita dah belajar, kamu dah belajar ni daripada cikgu rasa dari sekolah rendah lah. Kita dah belajar tentang keadaan jirim, benda yang berulang-ulang. Tetapi semakin kamu belajar ke depan, kamu akan belajar dengan lebih terperinci lah. Dan kita tahu kita ada 3 keadaan jirim, okay, yang kita tunjukkan dekat bawah ni. Kita ada pepejal, kita ada cecair dan kita ada gas. Bila kita lihat susunan, okay, susunan jirim, yang tak tahu lagi yang bulat-bulat ni kita panggil jirim Okay. Susunan jirim bagi 3 keadaan ni adalah berbeza dan pergerakan dia pun adalah berbeza. Kalau pepejal kita lihat susunannya adalah rapat. Okay, rapat antara satu sama lain. Macam mana kedudukannya rapat lah, tersusun, elok je kan. Dan macam mana pergerakannya, hanya bergetar sahaja. Bergetar pada kedudukan. Jika kita lihat cecair pula, susunannya adalah tidak rapat. Tidak rapat. Dan boleh kita kata berterabur lah sukati dia. Okey, manakala dia punya pergerakan dia adalah menggelusur. Ini kita dah belajar dalam tingkatan 1 tak silap cikgu, sains. Okey, bergeraklah. Manakala untuk gas, dia adalah susunannya adalah secara rawak. Okey, dan zarahnya adalah ataupun dia punya jirim dia adalah bebas bergerak. Okey, yang ni kamu kena tahu secara umum. Basic lah, ini yang basic. Okey, sebab itulah basic penting untuk kita teruskan yang lain. Okey, baik. Jadi dia kata ikatan antara molekul pepejal adalah lebih kuat daripada ikatan molekul cecair. Kat sini ikatannya kuat. Ikatan paling kuat antara ketiga-tiga keadaan. Yang ni ikatan kuat juga. Okey, yang tu paling kuat, pepejal paling kuat, yang cecair kuat. Manakala gas ni ikatannya adalah lemah. Ikatan apa ni kelas? Ikatan antara zarah, jirim-jirim ni, molekul-molekul dia terikat tetapi secara lemah. Okey, dia tak nilan. Seolah-olah kita kata macam ni lah, gas ni dia punya sebabkan dia kan bergerak secara rawak, so dia suka pergi ke semua arah, dia pergi ke mana-mana yang dia suka. Jadi dia tak rapat lah antara satu sama lain. Okay, ikatan dia pun suam-suam kuku je. Tapi pepejal kita lihat dia tersusun secara rapat. Dia tersusun, dia rapat antara satu sama lain, dia memang bersentuhan antara satu sama lain, jadi ikatannya paling kuat. Okay. Oleh sebab molekul gas bebas bergerak secara rawak, maka ikatan antara molekul gas adalah paling lemah. Okay. So kita dah tengok kat sini, dalam rajah ini kita lihat proses perubahan fasa jirim. Okay, ni kamu dah belajar dah ni, kondensasi, peleburan, pendidihan, semua kita dah belajar. Okay. Semasa proses perubahan fasa jirim seperti peleburan dan pendidihan, suhu adalah tetap. Bermaksud apa? Suhu tidak berubah. Sebab itulah kita ada takat didih. Takat didih kita adalah 100 darjah Celsius. Bila dah sampai kepada takat didih tersebut pada suhu 100 darjah Celsius, kamu panaskanlah air tu macam mana lama sekalipun, suhunya tetap tidak akan berubah, kekal pada 100 darjah Celsius. Okey.
Walaupun haba terus dibekalkan, maksudnya kita panaskan air tu sampai berapa banyak sekalipun kita bagi je haba, tapi suhu air tetap tidak berubah. Okey, haba yang diserap, jadi bila kita bagi haba tu masih lagi diserap. Okey. Haba ini kita panggil sebagai haba pendam. Okay. Yang penting dikata kat sini, haba yang diserap semasa peleburan dan pendidihan tanpa perubahan suhu dikenali sebagai haba pendam. Semasa kondensasi dan pembekuan, haba pendam dibebaskan tanpa perubahan suhu. Sebab itulah cikgu kata tadi, haba pendam dia tidak melibatkan peningkatan perubahan suhu. Maksudnya suhu tidak berubah. Hanya kita bekalkan haba sahaja. Berbeza dengan muatan haba tentu, kita bekalkan haba supaya suhu bahan tersebut meningkat. Tetapi untuk haba pendam tentu, kita bekalkan haba tetapi suhu tidak meningkat. Jadi ke mana? Apakah apa fungsi haba tu? Dia adalah untuk ikatan antara molekul, melibatkan ikatan antara molekul. Sama ada untuk memutuskan ikatan ataupun untuk menyambung semula ikatan tersebut. Itu fungsi haba yang dibekalkan. Sama ada haba dibebaskan atau haba diserap adalah untuk menyambung semula ikatan ataupun memutuskan ikatan antara molekul. Berbeza dengan muatan haba tentu, kita bagi haba, maksudnya haba diserap untuk meningkatkan suhu, dan kita kurangkan haba ataupun haba dibebaskan untuk merendahkan suhu. Okey, cikgu harap kamu faham yang tu Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, haba diserap, haba pendam dibebaskan. Peleburan dari pepejal ke cecair, haba pendam diserap. Manakala proses pembekuan cecair kepada pepejal, haba pendam dibebaskan. Okey, cecair kepada gas iaitu proses pendidihan, haba pendam diserap. Manakala kondensasi daripada gas kepada cecair, haba pendam dibebaskan. Dulu kamu belajar haba dibebaskan, haba diserap sahaja, tidak ada perkataan pendam. Sekarang kita tambah lagi haba pendam diserap atau haba pendam dibebaskan. Okey, diserap atau dibebaskan ini cikgu terangkan sikit supaya kita ingat balik macam mana kita nak tahu haba tu diserap ataupun dibebaskan. Kalau dia melibatkan pemanasan ataupun kamu perlukan haba untuk merubah dari keadaan jirim kepada keadaan jirim yang lain, maka itu adalah haba diserap. Okey, contoh pepejal, ais kita nak tukar menjadi air semula. Jadi kita proses peleburan, kita perlukan haba untuk ais tu cair. Jadi bila kita perlukan haba untuk ais tu cair, maka haba diserap. Kita bagi haba dekat ais tu, maka ais tu melebur menjadi air, jadi haba diserap. Berbeza pula kalau cecair, kita nak jadikan ais, kita ambil air, kita letak dalam peti sejuk. Bila dalam peti sejuk maksudnya kita tak perlukan haba, jadi haba dibebaskan. Okey, sama juga bila cecair nak jadi gas iaitu kita pendidihan, kita didihkan air kita. Bila kita didihkan air kita, of course kita bagi haba kat dia kan, kita panaskan atas api, kita bagi haba kepada cecair kita tu. Oleh itu haba diserap. Manakala kondensasi ni daripada gas kepada cecair, kita perlukan, kita kena bebaskan haba, kita kena sejukkan dia supaya dia terkondensasi menjadi air semula. Okey, itu satu cara lah. Yang kedua, kita boleh ingat konsep yang cikgu ingat adalah, okey, kamu lihat pepejal, kita lihat dia punya jirim dia ataupun zarah-zarah pepejal dan zarah-zarah cecair. Okey, kalau kita lihat pepejal ni dia bergetar sahaja, dia tak bergerak kan, dia duduk je kat tempat itu, dia bergetar sahaja. Jadi bila dia nak menjadi cecair, yang mana cecair ni pergerakannya adalah lebih
besar ataupun tenaga kinetiknya adalah lebih tinggi daripada pepejal, maka dia perlukan lebih banyak haba untuk dia bergerak dengan lebih bebas. Jadi untuk dia bergerak dengan lebih bebas, dia perlukan lebih banyak haba, jadi dia perlukan haba diserap lah. Itu maksudnya. Maksudnya dia nak bergerak dengan lebih laju, maka dia perlukan haba, dia perlukan tenaga, jadi tenaga haba itu perlu diserap untuk meningkatkan tenaga dalam pepejal untuk dia berubah menjadi cecair. Begitu jugalah daripada cecair kepada gas. Cecair mungkin dia bergerak dengan secara berjalan sahaja. Lepas tu dia nak jadi gas, gas ni dia berlari. Jadi untuk berlari tu kamu perlukan lebih banyak tenaga. Jadi cecair ni perlu serap banyak tenaga lagi supaya dia boleh menjadi gas. Okey. Seterusnya kita tengok kepada haba pendam tentu. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim, fokus kepada mengubah keadaan jirim. Suatu objek bergantung kepada jisim objek itu dan jenis bahannya. Ini faktor-faktor lah yang mempengaruhi kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim. Kalau kita lihat ini lebih kurang sama je dengan muatan haba tentu yang kita dah belajar. Haba pendam tentu simbolnya adalah L. L ni kamu dia tulis sengit kan? Kamu boleh tulis macam ni. Bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Ini adalah maksud haba pendam tentu. Iaitu kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Perubahan fasa tu yang mana? Daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas ataupun sebaliknya. Gas kepada cecair, cecair kepada pepejal. Diserap atau dibebaskan itu bergantung kepada adakah dia perlukan haba atau dia tak perlukan haba. Suatu objek berjisim M menyerap kuantiti haba Q semasa perubahan fasa, maka haba pendam tentu bagi bahan objek itu ialah L sama dengan Q bahagi M. Dan unit SI bagi haba pendam tentu adalah joule per kilogram. Kita dah tahu dah, Q ni adalah kuantiti haba, unitnya adalah joule, M adalah jisim, unitnya adalah kilogram. Jadi bila kita tulis joule per kilogram. Kamu nak ingat, boleh ingat rumus yang ni lah, L sama dengan QM, Q bahagi M ataupun cikgu senang ingat Q sama dengan ML. Dia lebih kurang je dengan kita punya muatan haba tu kan. Q sama dengan M Kalau muatan haba kita belajar Q sama dengan C theta ataupun Q sama dengan MC theta. Sama je, cuma C ni kita tukar kepada L. Macam itulah, lebih kurang sahaja. Cuma kamu kena ingat haba pendam dia melibatkan perubahan fasa dan tiada perubahan suhu. Lepas tu kita ada haba pendam tentu ni ada dua lah. Haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penguapan. Haba pendam tentu pelakuran bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan itu tanpa perubahan suhu. Jadi ingat pelakuran L untuk lebur, kamu ingat L untuk lebur, K untuk beku, pembekuan. Haba pendam tentu pelakuran, so L ada kat situ adalah untuk peleburan, haba diserap semasa peleburan, manakala K dekat situ adalah mewakili pembekuan, iaitu ketika haba dibebaskan
semasa pembekuan. Kenapa haba dibebaskan untuk semasa pembekuan? Kita tak perlukan haba untuk bekukan air menjadi ais kan. Tak ada orang panaskan air untuk dia jadi ais. Okey. Manakala haba pendam penguapan bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kilogram bahan itu tanpa perubahan suhu. Jadi macam mana pula kita nak ingat yang ini, haba pendam tentu penguapan ni? Kamu ingat ada perkataan wap di sini. Okey, wap ni maksudnya melibatkan gas kan? Okey, melibatkan gas. Jadi dalam pendidihan dan kondensasi adalah melibatkan gas. Kalau pendidihan, cecair kepada gas. Kalau kondensasi, gas kepada cecair. Itu penguapan. So ingatlah apa yang perubahan fasa yang melibatkan gas? Melibatkan gas ada dua saja, iaitu pendidihan, iaitu cecair kepada gas, dan juga kondensasi, gas kepada cecair. Okay, cara kamu nak ingat ni terpulang kepada kamu sendiri. Yang ini yang cara yang cikgu gunakanlah. Okay, kita ingat balik, kita rewind balik. Haba pendam tentu pelaporan. So ingat ada L dekat sini. L mewakili lebur, iaitu haba diserap, kuantiti haba yang diserap semasa peleburan, dan kuantiti haba yang dibebaskan. Pelaporan ada K kat situ adalah mewakili beku, iaitu pembekuan bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Manakala haba pendam tentu penguapan ada perkataan wap di situ, iaitu wap ni kita tahu dia adalah dalam keadaan gas. Jadi apa proses yang melibatkan keadaan gas, iaitu pendidihan daripada cecair kepada gas. Untuk pendidihan kita perlukan haba, maka haba diserap ketika pendidihan. Lepas apa lagi yang ada gas? Kondensasi daripada gas kepada cecair. Oleh kerana daripada gas kepada cecair dia tak perlukan haba, maka haba dibebaskan. Okey? Okey. Kita tahu kat sini kenapa perubahan suhu tidak berlaku. Kita tengok kepada file info. Okey. Haba pendam yang diserap semasa peleburan dan pendidihan tidak menambah tenaga kinetik purata molekul. Oleh itu peleburan dan pendidihan berlaku pada suhu yang tetap. Jadi tenaga kinetik ni ialah berkaitan dengan, dia saling berkaitan dengan suhu. Jadi oleh kerana tenaga kinetik tidak bertambah, iaitu jirim tu zarah-zarah dia tidak bergerak, kelajuan pergerakan zarah dia tidak bertambah, maka suhunya tidak meningkat. Okey. Sekarang kita tengok pula lengkung pemanasan. Ini adalah lengkung pemanasan. Okey, kamu kena ingat lengkung pemanasan ini sangat-sangat penting. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah lengkung pemanasan atau penyejukan? Dia ada dua lengkung kan, satu lengkung yang ini dan satu lagi lengkung yang ini. Bezanya adalah kalau lengkung pemanasan kamu lihat dia naik bukit. Dia naik bukit macam tu. Tapi kalau lengkung penyejukan dia turun bukit. Okey, mari kita lihat kenapa dia naik bukit dan dia turun bukit. Okey. Sebab kelas kita lihat kepada Y. Y mewakili suhu. Manakala X mewakili masa. Masa kat sini suhu dia semakin meningkat. Sebab tu nama dia lengkung pemanasan. Maksudnya kita sentiasa panaskan bahan tersebut. So bila kita panaskan dia, mestilah suhunya meningkat. Takkanlah kita panaskan suhu semakin menurun kan? Tak logik lah. Jadi bila kita panaskan, maksudnya kat sini semuanya haba diserap. Untuk lengkung pemanasan ni semuanya haba diserap. Okay, bila haba diserap maka suhu akan meningkatlah untuk lengkung pemanasan. Okay, kita lihat daripada P. Okay, P pada awalnya suhunya dekat sini, dia tak kosong. Okay, suhu dia tak bermula daripada kosong. Sebab kalau suhu kosong ini menunjukkan bahawa adalah
Dia dalam keadaan ais kan. Okey, dia tak mula dengan kosong. Kita ambil contoh macam air biasalah. Okey, so ni air rumah kita, air yang biasa. Okey, kat sini tapi dia ada juga takat lebur. Okey, maksudnya dia dalam keadaan pepejal dekat sini, maksudnya dia masih lagi ais. Okey, ais kat sini. Ais. Okey, kita lihat P dan Q dulu. P, Q, pepejal dipanaskan sehingga takat lebur. Okey, so yang ini pepejal ni dia bukanlah ais sebab takat lebur dia bukan kosong. Kalau ais barulah takat lebur dia kosong kan. So ni bukan ais. Sorry cikgu tukar balik. Okey, so kat sini kita ada satu bahan. Bahan ini dipanaskan, dia dalam keadaan pepejal. Dia dipanaskan sehingga takat lebur. So bila dia dipanaskan, kamu lihat suhunya semakin meningkat. Jadi bila berlaku perubahan suhu dekat sini, jadi dekat sini kelas dia bukannya haba pendam, tapi kat sini adalah muatan haba tentu. Sebab apa muatan haba tentu? Sebab kat sini adalah menyebabkan kenaikan suhu. So suhu dia menaik kat sini. Tengok kat sini haba diserap. So bila kita panas haba tu diserap, suhu bertambah. Maksudnya haba apa yang digunakan kat sini adalah muatan haba tentu. Jadi kalau soalan suruh kamu kira berapa haba yang diperlukan dari P kepada Q, kamu kena guna rumus Q sama dengan MC theta. Ini kita dah belajar. Okay, kenapa cikgu bagi tahu sekarang? Sebab supaya kamu ingat, oh kat sini muatan haba tentu, dekat sini haba pendam. Okey. Seterusnya, dia kata masa P ke Q, masa ni adalah pepejal dipanaskan sehingga takat lebur. Dia dah bagi tahu kat sini takat lebur. Haba diserap. Okey, macam mana kita tahu haba diserap? Sebab suhu dia bertambah. Macam mana kita tahu suhu dia bertambah? Sebab graf dia semakin meningkat. Okey, oleh kerana suhu bertambah, maka tenaga kinetik molekul juga bertambah. Okey. Sekarang kita tengok kepada Q dan R. Bila kita lihat kepada Q dan R ini, suhu dia tidak bertambah, suhunya adalah tetap. Statik saja iaitu pada takat lebur. Mari kita lihat apa yang berlaku pada Q dan R. Dalam keadaan Q dan R, bahan tersebut adalah dalam keadaan pepejal dan cecair. Maksudnya dia tak sepenuhnya pepejal, dia tak juga sepenuhnya cecair. Kenapa? Sebab dia masih dalam keadaan proses peleburan. Okey. QR, peleburan. Pepejal iaitu proses pepejal kepada cecair. Pada keadaan Q, pada keadaan Q di sini, pepejal mula melebur. Dia baru start melebur ya. Okey. Pada Q dan R, pepejal sedang melebur. Pada keadaan R di sini, semua pepejal sudah melebur. Okey. Kat sini haba pendam diserap. Haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Yang inilah cikgu cakap kat sini tadi. Haba pendam tu sebab dia tak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi dia berkaitan dengan ikatan antara molekul. Jadi dia digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul. Jadi dekat sini ada haba pendam lah, iaitu L sama dengan Q bahagi M. Okey. Molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak di antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak bertambah, suhunya adalah malar. Sebab itulah dia tidak berubah. Okey, ingat haba pendam ni yang pertama melemahkan ikatan. Untuk yang pertama melemahkan ikatan. Seterusnya kita lihat kepada R dan S. R menuju kepada S. Okey, RS, cecair dipanaskan sehingga takat didih. Haba diserap, suhu bertambah. Jadi kat sini adalah suhu bertambah.
Bila suhu bertambah, kita guna muatan haba, bukan haba pendam. Jadi kat sini kita guna yang C tu, C kecil tu sama dengan Q per M theta. Okey, muatan haba tentu. Kita guna yang merah supaya kamu senang beza Okey, C sama dengan Q bahagi M theta. Okey, sama je dengan yang inilah. Dua-dua ni cara ni boleh ditulis. Okey, lepas tu dia kata tenaga kinetik molekul bertambah. Sama je kan? Dia sama je dengan yang ini sebenarnya. Cuma bezanya adalah yang ni takat lebur, yang ni takat didih. Kita nak tahu kat mana, kita tengoklah kat sini takat didih kan, ini takat lebur. Yang lain tu sama je, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Okey, sekarang kita lihat kepada S dan T. Sekarang dah sampai kepada takat didih. Maksudnya air kita, kalau kita panaskan air, dah mendidih lah. Okey, pendidihan iaitu dalam keadaan cecair dan gas. Okey, pendidihan iaitu perubahan daripada keadaan cecair kepada gas. Pada ketika S di sini, cecair mula mendidih. Pada S dan T yang tetap ni, yang panjang ni adalah cecair sedang mendidih. Manakala bila dah sampai kepada T, semua cecair sudah mendidih. Okey, dan di sini haba pendam diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. So itulah cikgu cakap, haba pendam ni fungsi dia adalah berkaitan dengan ikatan. Sama ada nak lemah ataupun nak putuskan ataupun nak membina ikatan. Untuk lengkung pemanasan, haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan pada takat lebur dan memutuskan ikatan pada takat didih. Okey. Molekul dipisahkan jauh di antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak bertambah dan suhu malar. Okey. Seterusnya pada lengkung T dan U, jadi dekat sini kita gunakan L lah. L Q bahagi M. Okey, untuk T dan U pula, gas dipanaskan, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Benda yang sama sahaja. Jadi dekat sini kita gunakan C sama dengan Q bahagi M theta. Jadi bila suhu bertambah je, maksudnya kita gunakan muatan haba tentu. Bermaksud apa? Bila nak perubahan suhu perlu dilakukan, kita perlukan muatan haba. Tapi kalau perubahan fasa, tak ada perubahan suhu berlaku, cuma dari keadaan cecair kepada pepejal, keadaan cecair kepada gas, pepejal kepada cecair, maka haba diserap tu adalah untuk melemahkan ikatan dan juga memutuskan ikatan. Senang je kan? Okey. Okey, itu adalah untuk lengkung pemanasan. Jadi kita ingat lengkung pemanasan, haba pendam yang diserap untuk takat lebur adalah untuk melemahkan ikatan. Okey, manakala pada keadaan takat didih untuk memutuskan ikatan. Okey. Kenapa yang ini melemahkan ikatan? Yang ni cikgu memutuskan ikatan. Okey, sebabnya adalah masa pepejal, okey contohnya macam ais kan. Kalau katalah ini ais, bila dia melebur, air kamu kat sini. Okey, bila dia dah melebur sepenuhnya, dia jadi air kan. Okey, air. Molekul-molekul yang dalam ni, zarah-zarah yang dalam cecair ni, dalam pepejal ni, dia masih zarah-zarah yang sama dalam cecair ni. Dia tak pergi mana-mana pun. Betul tak? Tapi bila dia dalam keadaan pendidihan, okay, katakanlah ni air kita, zarah air yang mendidih yang kita panaskan. Bila kamu nak jadi gas, dia akan, bila kita dah panaskan kan, dia dah jadi gas dekat atas ni. Dia dah terpisah dengan geng yang asal dia ni. Bila dia dah masuk kepada udara, dia boleh pergi ke mana-mana sahaja. Jadi dia tak nak lagi ada ikatan dengan geng dalam
keadaan cecair dia. Berbanding kalau dalam keadaan pepejal tadi, masa dia ais, dia geng kan, dia satu geng. Dalam ais tu dia satu geng. Bila dia dah jadi cecair, dia masih lagi geng yang sama. Dia tak pergi ke tempat lain pun, dia masih duduk dalam kelompok yang sama. Cuma dia jadi lebih bergerak dengan lebih bebas sahaja. Tapi bila kita panaskan dia, bila dah sampai kepada takat didih, dia dah tak nak geng dah dengan kawan-kawan dia ni. Dia tak nak duduk serumah dah. Dia nak pergi ke tempat lain. So dia kena putuskan ikatan antara zarah-zarah yang ada. Itulah macam tu. Okay. Okay, jadi kena ingat ketika haba pendam digunakan, tidak ada suhu tidak ada perubahan suhu berlaku dan tenaga kinetik molekul juga tidak bertambah, tak berubahlah. Okay. Seterusnya kita lihat kepada lengkung penyejukan. Okay, lengkung penyejukan pula dia terbalik dengan lengkung pemanasan tadi. Kalau pemanasan suhu semakin meningkat, kalau lengkung penyejukan suhu dia semakin berkurang. Okey. Jadi untuk lengkung penyejukan dia bermula dari keadaan gas. Maksudnya daripada yang atas ni lah, daripada U ni dia sejukkan. Okey, P dan Q. Gas menyejuk sehingga ke takat didih. Okey, cikgu takat didih ni tinggi ke cikgu? Suatu pasir panas. Ya, tapi suhu di sini lebih tinggi kelas. Sebab itulah kalau kita nak bandingkan suhu steam dengan suhu air panas, suhu yang steam tu, wap air yang panas tu adalah sangat-sangat tinggi, melebihi daripada 100. Sebab itulah boleh melecur dengan lebih teruk kalau kena steam berbanding kita kena dengan air panas yang 100 darjah Celsius tu. Okey. Jadi dekat lengkung penyejukan, haba dibebaskan sebab dia menyejuk, jadi haba dibebaskan. Suhu berkurang, tenaga molekul, kinetik molekul juga berkurang. Okey, dekat sini oleh kerana ada perubahan suhu, maka kita gunakan muatan haba. Okey, kita gunakan muatan haba tentu. Okey, sekarang kita pergi kepada Q dan R. Ini Q dan R, kamu lihat dia adalah statik. Suhu dia statik, tetap tidak berubah. Okey, iaitu kat sini proses kondensasi, iaitu daripada keadaan gas kepada cecair. Ketika di Q, okay, Q dekat sini gas mula terkondensasi. Okey, ketika Q dan R, gas sedang terkondensasi dan ketika mencapai kepada keadaan R, semua gas sudah terkondensasi. Maksudnya masa Q ni gas tu dah start jadi cecair, pada R semua gas sudah ditukarkan kepada cecair. Okey. Haba pendam dibebaskan supaya molekul membentuk semula ikatan. Okey, membentuk semula ikatan. Sebab apa? Dekat takat didih dan tadi, yang pemanasan ni kita dah putuskan ikatan dia kan. Kita dah putuskan ikatan. Jadi sekarang dia dah sejuk balik, dia nak geng balik ni, dia nak geng balik jadi cecair. Jadi dia perlukan bentuklah semula ikatan. Jadi dekat sini kita guna habanya adalah haba pendam. So Q bahagi M. Okay, dan haba pendam ni digunakan untuk apa? Membentuk semula ikatan. Sebab tadi kan dah putus. Jadi sekarang ni nak baik balik lah. So dia perlu membentukkan ikatan semula. Okay, sebab takat didih tadi kamu lihat dekat takat didih yang pemanasan tadi. Kat sini, takat didih yang kat sini ni, kat sini. Dia haba dia untuk putuskan ikatan. Dia serap haba banyak-banyak untuk putuskan ikatan. Dah tak nak geng kan, dia nak terlepas ni ke udara ni. Dia dah tak nak geng, duduk sekali dah tak nak. Tapi sekarang bila dia dah sejuk, dia nak balik semula. Dia nak bentukkan semula ikatan. Jadi pada takat didih untuk lengkung penyejukan, ikatan haba itu dibebaskan supaya ikatan antara molekul tu diikat semula. Tadi gaduh-gaduh panas-panas kan, gaduh lepas tu tak nak geng.
Sekarang dia dah sejuk, lepas tu nak baik semula, so dia bentukkan balik ikatan yang ada. Okey. Seterusnya, ketika R dan S, okey, RS cecair menyejuk sehingga takat beku. Okey, semakin sejuk, haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul juga berkurang. Okey, maksudnya dekat sini ada perubahan suhu. Jadi kita guna kat sini adalah muatan haba. Okey, sebab ada pengurangan suhu. Okey, boleh Okey, dia semakin sejuk lah. Kamu ingat kalau lengkung menyejukkan ni, dia proses dia adalah sejuk sahaja dan haba tu dibebaskan. Okey, haba dibebaskan. Sekarang kita tengok pula S dan T iaitu pada takat beku. Okey, tadi takat beku untuk lengkung pemanasan dia lemahkan ikatan kan. Sekarang tengok pula apa jadi kepada ikatan tadi. Dah bentuk dah ikatan tadi tu. Okey, S dan T iaitu proses pembekuan cecair kepada pepejal. S, cecair mula membeku. ST, cecair sedang membeku. Bermaksud kelas pada titik S ini cecair tadi dah start, dah mula nak jadi pepejal. Pada keadaan ST, sebahagian cecair dah jadi pepejal. Ada lagi yang dalam keadaan cair, ada yang dah jadi pepejal. Pada keadaan T, pada titik T ini, semua cecair sudah membeku. Okey, semua dah jadi pepejal pada keadaan T. Haba pendam dibebaskan supaya ikatan antara molekul dikuatkan. Dekat sini dia menguatkan ikatan. Okey, jadi kat sini kita ada haba pendam. Okey, molekul bergetar sekitar kedudukan tetap sebab dia dah jadi pepejal kan, jadi dia bergetarlah. Tenaga kinetik molekul tidak berkurang, suhu adalah malar. Ingat pada ketika haba pendam, perubahan fasa berlaku, suhu tidak berubah. Sebab tu kita guna haba pendam. Okey? Sekarang kita tengok pula T dan U. Okey, ini dah jadi pepejal semua. Ini memang keadaan totally pepejal lah. Maksudnya suhu dia dekat sini, kalau ais tu mungkin dah negatif lah. Dah 100% menjadi pepejal. Okey, TU, pepejal menyejuk, haba dibebaskan, suhu berkurang dan tenaga kinetik molekul juga berkurang. Maksudnya dia bergerak dengan lebih perlahan lah. Okey, jadi dekat sini dia adalah melibatkan muatan haba tentu. Okey. Okey kelas, boleh? Okey. Jadi apa yang kita boleh rumuskan tentang lengkung penyejukan? Okey, yang pertama adalah haba sepanjang lengkung penyejukan ni haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan untuk lengkung penyejukan. Yang kedua, ketika takat didih, okey, takat didih, haba pendam L untuk apa? Untuk membentuk ikatan. Membentuk ikatan. Ketika takat beku, L iaitu haba pendam tadi digunakan untuk menguatkan ikatan. Okey, haba dibebaskan ni, kenapa kita tahu haba dibebaskan? Sebab suhu semakin menurun. Okey, untuk lengkung pemanasan pula, kita tahu yang pertama haba diserap. Okey, macam mana kita tahu haba diserap? Sebab suhu semakin meningkat. Okey, yang kedua pada takat beku. Tak ada takat beku, takat lebu kan. Okey, pada takat lebur L digunakan untuk melemahkan ikatan. Untuk takat didih,
haba pendam L digunakan untuk memutuskan ikatan. Okey, kalau kita bandingkan, dia adalah kita panggil? Dia adalah benda yang bertentangan sahaja. Lengkung pemanasan dan lengkung penyejukan ni adalah dua benda yang bertentangan sahaja. Okey, jadi rumusan dia dekat sini kita boleh lihat adalah kalau untuk meningkatkan suhu, maka kita gunakan muatan haba tentu. Tapi ketika perubahan fasa berlaku, suhu tidak berubah, kita gunakan haba pendam. Dan haba pendam tentu ni adalah berfungsi untuk melemahkan ikatan, memutuskan ikatan untuk haba diserap. Dan untuk haba dibebaskan pula adalah untuk membentuk ikatan dan juga menguatkan ikatan. Okey, kamu nak ingat macam mana tu terpulang kepada kamulah, nak buat cerita pun boleh. Kalau kita lihatkan lengkung pemanasan ni, dia macam cerita lah kan, seolah-olah macam kita dalam hubungan lah, kabur sekejap, gaduh, lepas tu baik balik, gaduh lagi, baik lagi, gaduh lagi. So bila banyak kali gaduh tu, so ikatan pun menjadi semakin longgar lah. Okay, ikatan menjadi lemah, lepas tu last sekali putus. Lepas tu dah putus tu nak baik balik. So kamu penyejukan, pergi kepada lengkung penyejukan. So bila kamu dah sejuk balik tu, barulah nak bentukkan ikatan semula. So bila dah bentukkan ikatan tu, kamu buat lagi aktiviti lain untuk kita kuatkan lagi ikatan. Macam itulah. Okay. So kamu kena ingat, kalau untuk haba pendam, dia adalah melibatkan perubahan fasa, iaitu daripada keadaan jirim, cecair kepada, cecair berpejar kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada cecair, cecair kepada berpejar. Okey, itu yang kamu dah belajar lah. Yang tu yang biasa kan. Okey. Itu sahaja konsep yang kamu kena faham tentang haba pendam tentu ini. Kita ada eksperimen dekat sini kelas, iaitu kita nak tentukan berapakah haba pendam tentu pelakuran ais. Okey, ni kalau kita boleh buat ni memang best lah. Senang je dia punya ni. Okey. Buat macam mana kan, kita tak ada ni, tak apalah. Nanti bila dah start sekolah, kita boleh buat. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Perhatikan rajah 4.18. Okay, cikgu habiskan sikit je lagi. Perhatikan rajah 4.18 yang menunjukkan proses perubahan fasa air apabila haba pendam diserap dan dibebaskan. Okey, semasa ais melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran menyebabkan perubahan fasa ais daripada berpejar kepada cecair. Semasa air mendidih, molekul air menyerap haba pendam penguapan menyebabkan perubahan fasa air daripada cecair kepada gas. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi kan. Oleh kerana dia ada perkataan uap dekat sini, dia melibatkan gas. Kalau yang tadi pula, kenapa kita gunakan pelakuran? Sebab dia melebur. L, melebur, pelakuran. Okey, semasa wap air terkondensasi melibatkan wap, jadi kita guna haba pendam penguapan. Okey. Jadi apa kegunaan haba pendam ni kelas? Ini yang penting ni, penting kamu kena ingat. Penyerapan haba pendam semasa peleburan dan penyejatan boleh digunakan untuk memberi kesan penyejukan. Ini yang kita nak guna kelas. Okay, ini yang kita nak guna dalam kehidupan kita. Manakala haba pendam yang dibebaskan semasa kondensasi pula boleh digunakan untuk tujuan pemanasan. Yang ini yang kita nak guna. Yang ini kita nak guna kelas. Yang cikgu cakap tadi mengatakan ikatan-ikatan tu, itu adalah konsep. Tapi yang kita nak gunakan dalam kehidupan kita adalah kesan penyejukan dan juga kesan pemanasan. Itu yang kita nak guna. Okey? Kesan-kesan tu yang kita nak guna dalam kehidupan kita. Ada tak contoh dia bagi? Okey, kat sini dia bagi tahulah tentang kegunaan haba pendam tentu.
Okey. Cikgu nak terangkan tentang, yang ni kamu baca nanti yang cikgu nak mentarikkan perhatian kamu adalah tentang ini kelas. Tengok rajak ini. Dia kata menunjukkan tentang pengukus elektrik. Terangkan bagaimana ikan itu dipanaskan. Ini kita nak masak apa ni? Ikan steam. Kita masak ikan, kasih akak steam limau ke apa kan. Kita pakai steam, uap air yang panas tu kan. Macam mana ikan ni boleh masak gunakan steam tu? Kita ingat, cikgu, steam tu lah yang akan panaskan ikan tersebut. Bukan steam tu sebenarnya yang panaskan ikan tersebut ya. Haba pendam tu yang panaskan ikan. Okey. Baik, cikgu terangkan. Kamu kena dengar betul-betul. Sebab tadi kita dah tahu yang cikgu cakap tadi, yang ni kesan pemanasan. Maknanya tadi, yang kamu kena ingat ni, ini. Haba pendam yang dibebaskan semasa kondensasi digunakan untuk tujuan pemanasan. Ingat kondensasi untuk tujuan pemanasan. Ini kamu kena ingat. Okey, untuk tujuan pemanasan. Okey, kita pergi balik dekat ikan tadi. Okey, ni ikan kamu. Dalam ni ada air. Okey, tak kisahlah. Dia sama je konsep dia. Kamu guna yang elektrik ke ataupun dekat dapur, atas dapur kamu tu sama je. Okey, air dalam ni akan dipanaskan. Bila dia panas, dia mendidih. Okey, dalam ni ada air. Dia akan menjadi wap air. Betul? Okey, maksudnya kat sini air berubah menjadi gas. Okey, gas ni kita panggil sebagai steam. Steam ni adalah, apa maksud steam? Wap air yang panas. Okey, wap air yang panas. Ini biasalah, memang kita dah tahu kan. Ini steam. Dia naik atas ni, kita panggil dia sebagai steam. Okey, steam ni dia akan naik ke atas. Dia memang secara automatik sebab steam ni dia adalah kurang tumpat. Okey, dia kurang tumpat daripada udara biasa sebab dia udara yang panas, dia kurang tumpat. So dia naik ke atas. Bila dia naik ke atas, okey, bila dia naik ke atas dan dia bersentuhan dengan pinggan, dengan penutup ni, dia naik sampai atas ni kan. Okey. Steam ini akan terkondensasi. Okey, steam ataupun wap air yang panas ni akan terkondensasi. Terkondensasi. Okey, maksudnya apa? Gas bertukar kepada cecair semula. Ketika proses gas bertukar kepada cecair, apa yang berlaku? Haba pendam dibebaskan. Betul tak? So bila kondensasi tu berlaku, haba dibebaskan. Haba tu dibebaskan. Ada haba dibebaskan. So haba yang dibebaskan inilah yang memanaskan ikan tersebut. Itulah maksudnya kondensasi ni digunakan untuk tujuan pemanasan. Sebab ketika proses kondensasi berlaku, haba dibebaskan. Ketika proses kondensasi ni, haba dibebaskan. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Dalam ni ada air. Okey, air, kita panaskan air tersebut. Bila kamu panaskan air tersebut, air itu akan mendidih. Okey, air mendidih, pendidihan, prosesnya adalah haba diserap. Okey, haba diserap untuk didihkan air tersebut. Jadi sekarang ni air kamu dah bertukar menjadi wap air, menjadi gas, menjadi steam. Okey, dan steam ni, okey, dia mempunyai haba pendam yang sangat tinggi. Maksudnya apa kelas? Bila dia nak bertukar menjadi air semula, bila nak terkondensasi, dia akan bebaskan banyak haba. So haba yang dibebaskan ketika kondensasi berlaku, haba itulah yang digunakan untuk panaskan ikan ini. Macam mana proses kondensasi itu boleh berlaku cikgu? Kan kita perlu sejukkan. Yes, betul. Okey, dekat bahagian atas ni kelas, ada tak apa-apa yang apa ni, yang boleh digunakan untuk kita panaskan steam tu? Tak ada. Dekat atas ni semuanya sejuk. Okey, penutup ni lebih sejuk. Kita punya ikan tu sejuk kan? Kita punya pinggan ni sejuk. So jadi bila steam tu dia bersentuhan dengan objek yang sejuk, maka dia akan bertukar menjadi cecair semula. Terkondensasi lah. Kamu ingat terkondensasi ni kan? Macam yang gelas tu,
gelas yang kamu isi ais dekat atas, ada air sirap ke apa kan, letak ais kat atas. Lepas tu kamu akan ada air dekat tepi ni kan. Air ni adalah proses kondensasi. Mana datang air ni? Cikgu, air kan dekat dalam. Kenapa tiba-tiba ada air dekat luar? Okay, sebab mana datang air ni kelas? Air ni sebenarnya adalah wap air yang dalam udara. Dalam udara kita ada wap air di sekeliling dia. Okay, bila wap air ni mendekati cawan kita ni, gelas kita ni kan sejuk sebab kamu letak ais. So bila dia sejuk, bila dia bersentuhan dengan cawan ni, dia sejuk. Bila dia sejuk, dia pun terkondensasi menjadi air. Okay, so samalah dekat sini, steam ni kan dia panas. Okay, dia panas. Lepas tu dia bersentuhan dengan objek yang sejuk. Ikan ni sejuk. Pada mula-mula kan ikan tu sejuk kan? Takkanlah ikan tu panas. Ikan tu mestilah sejuk. Penutup ni sejuk. Semuanya adalah lebih sejuk daripada air yang mendidih tadi. Okey, daripada steam tu. Steam tu sangat tinggi suhunya, melebihi 100 darjah Celsius. Jadi yang lain ni semuanya adalah lebih sejuk daripada steam. So bila steam tu bersentuhan dengan objek-objek yang sejuk, maka dia akan terkondensasi. So bila dia terkondensasi, dia akan bebaskan haba yang sangat banyak. Haba ni kita panggil haba apa? Haba pendam. Jadi haba pendam yang dibebaskan ini akan memanaskan ikan tersebut. So ikan tu dipanaskan oleh haba pendam. Penguapan apabila gas ataupun steam tadi tu terkondensasi menjadi cecair. Okey, boleh kelas? Okey. Yang tu untuk haba dibebaskan. Kita tengok pula penyejatan peluh. Kita berpeluh pada hari yang panas atau semasa melakukan kerja berat. Apabila peluh tersejat, okey, iaitu daripada apa? Gas kepada cecair kan? Tersejat cecair kepada gas. Cecair kepada gas. Tersejat, maksudnya peluh-peluh kat sini ni dia terus menjadi gas kan? Okey. Haba akan diserap daripada badan. Hal ini membawa kesan penyejukan kepada badan. Maksudnya kan cecair dia nak berubah kepada gas. Okey, kamu faham tak ni? Ini dahi kita kan ada peluh, titik-titik peluh kat sini ni. Ni air peluh kita. So air peluh ni dia akan tersejat. Bermaksud dia akan kering kan? Dia akan kering. Daripada air tu dia akan jadi kering lah, tak ada. Dia akan tersejat. Okey, bila dia nak tersejat daripada cecair kepada gas, dia perlukan haba, betul tak? Dia perlukan haba. So datang daripada mana haba tu? Dia akan ambil daripada badan. Badan kita kan tengah panas, so kita ada banyak haba. Kita akan berpeluh bila kita panas. Kalau saja kita tak berpeluh. Okey, jadi bila haba daripada badan tu diserap keluar, jadi badan kita akan menjadi sejuk. Okey, kadar penyejatan boleh meningkat dengan, yang ni yang lain lah. Okey, maksudnya bila kita duduk dekat kipas, jadi penyejatan air peluh kita tu lebih cepat. Jadi haba daripada badan kita pun lebih cepat keluar. Okey, ni yang terbalik dengan yang ikan tadi. Kalau yang ikan tadi, dia berubah daripada gas kepada cecair tu, so dia bebaskan haba. Yang ini dia serap haba. Okey, kelas boleh Okey, untuk yang ini pula, untuk peti sejuk ni, dia sedikit complicated lah. Sebab dia melibatkan proses kedua-duanya. Okey, sistem penyejukan dalam peti sejuk. Okey, peti sejuk menggunakan kesan penyejukan daripada penyejatan cecair. Okey, ingat penyejukan daripada penyejatan cecair. Semasa peredaran ejen penyejuk dalam sistem penyejukan, haba diserap. Okey, haba diserap daripada bahagian dalam peti sejuk dan kemudian haba dibebaskan ke persekitaran luar. Okey, kita lihat dulu. Nombor 1, pemampat. Okey, pemampat memampatkan ejen penyejuk iaitu gas. Okey, untuk menambahkan tekanan dan suhunya. Okey, dia akan mampatkan dulu ejen penyejuk untuk tambahkan tekanan dan tambahkan suhu. Okey, kemudian apa yang berlaku? Ejen penyejuk ni akan dibawa ke atas. Kamu lihat ada anak panah yang merah ni, dia bergeraklah daripada bawah ke atas. Ini bergantung kepada
kamu punya peti sejuk lah. Selalunya kita dekat atas kan dia sejuk kan. Okay, naik ke atas. Bila dah sampai dekat bahagian 2, dekat belakang ni, kamu lihat haba dibebaskan. Dalam kondenser, ejen penyejuk gas membebaskan haba pendam semasa proses kondensasi. Sebab itulah nama dia kondenser. Alat ini, kondenser ni, dia akan menyejukkan ejen tadi tu, menyejukkan gas tadi tu supaya dia terkondensasi. Bila dia terkondensasi, maka dia akan bebaskan haba. Okay, so peti sejuk kita tak panas lah. Macam tu. Okay, so haba dibebaskan. Bila kondensasi je, haba dibebaskan. Jadi peti sejuk kita akan berkurang haba lah. Okey, seterusnya dia akan naik lagi pergi kepada nombor 3. Nombor 3, ejen penyejuk iaitu dalam keadaan cecair sebab dia dah terkondensasi tadi, mengalir melalui injap pengembang. Okey, so ini adalah injap pengembang masuk kepada bahagian 4. Bahagian 4 ni adalah dalam bahagian peti sejuk kita. Dalam penyejat yang kita panggil sebagai nombor 4 ni penyejat, ejen penyejuk cecair menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk. Okey, sebab kita masukkan makanan kita dalam peti sejuk tu, makanan tu dia panas. So kita masukkan dalam peti sejuk. Jadi peti sejuk tu dia akan serap haba yang panas tadi tu dan dia akan buang haba yang panas tadi tu. Okay, macam mana dia serap haba? Apabila berlakunya penyejatan, iaitu dalam penyejat, ejen penyejuk cecair tadi menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk. Maksudnya kat sini cecair dia berubah menjadi gas. Kat sini tadi gas berubah menjadi cecair. Ejen penyejuk gas tadi mengalir keluar daripada penyejat ke pemampat. Dia balik semula ke sini untuk disingkirkan. Haba tadi untuk disingkirkan di kondenser. Faham sekali lagi. Masa di pemampat ni dalam keadaan gas, dia akan pergi kepada kondenser. Masa dekat kondenser, gas ni akan terkondensasi menjadi cecair. Bila dia terkondensasi, dia akan bebaskan haba. Jadi haba daripada peti sejuk tu akan dibebaskan ketika di kondenser inilah. Okey, kemudian dalam keadaan cecair tu dia akan masuk kepada bahagian penyejat. So dekat bahagian penyejat ni, proses penyejatan berlaku di mana bila proses penyejatan itu berlaku, haba akan diserap. Haba daripada peti sejuk tu akan diserap. Dan haba ni dibawa semula oleh cecair tadi dah jadi bentuk gas kan. Dan gas ini dibawa semula kepada pemampat. So itulah sedikit sebanyak tentang kegunaan haba pendam. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Cuma cikgu nak ingatkan kamu tentang ingat balik haba pendam tu dia mudah sahaja. Haba pendam satu, dia tidak melibatkan perubahan suhu, tak ada suhu meningkat, tak ada suhu menurun. Yang kedua, haba pendam ni hanya melibatkan ketika proses perubahan fasa berlaku daripada cecair kepada gas ke gas kepada cecair kepada pepecah ke dan sebaliknya lah. Dan apa tujuan kita nak tahu tentang haba pendam ni? Sebab kita nak gunakan haba yang dibebaskan untuk pemanasan dan haba yang diserap untuk penyejukan. Kamu boleh tengok contoh 1 dan contoh 2. Cikgu akan terangkan contoh 1 dan contoh 2 ni daripada hari Jumaat ni lah. Untuk hari ni kamu tak ada latihan. Cikgu akan bagi hari Jumaat nanti. Cikgu akan terangkan macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan haba pendam. Dan cikgu akan bagi latihan sekali lah. Dan sekiranya kamu ada apa-apa soalan berkaitan dengan untuk exam kamu nanti, boleh tanya juga pada hari Jumaat ini. Kelas, ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir pada hari ini kelas? Tak ada. Azrul memang tak ada je soalan dia. Azrul, cikgu tanya kamu lah, boleh?
Boleh. Okey, okey Azrul, terangkan tentang perpeluhan. Macam mana perpeluhan tu boleh menyejukkan badan kita? Kita akan berpeluh kalau kita pada hari panas ataupun melakukan kerja berat. Dan peluh akan tersejat melalui udara panas daripada badan kita. Itu yang akan menyebabkan penyejukan pada badan kita. Macam mana? Macam mana badan kita boleh jadi sejuk? Sebab udara panas sebab peluh menyerap udara panas. Peluh menyerap udara panas. Salah. Udara panas datang dari mana? Daripada badan kita. Badan kita tak keluarkan udara, Azrul. Oh, keluarkan apa? Apa yang ada dalam badan kita yang menyebabkan kita jadi panas? Haba cikgu. Betul. Haba. Badan bila kita berpeluh maksudnya badan kita panas kan? Jadi bila kita panas, kita nak keluarkan haba tersebut supaya badan kita jadi sejuk. So macam mana haba daripada badan kita tu boleh dikeluarkan melalui penyejatan peluh? Azrul. Boleh Azrul? Okey, Afika nak cuba? Ada siapa nak cuba? Dah 10:30 ni. Okey, bila kita berpeluh, cuba cakap lagi sekali cuba terangkan lagi sekali. Bila kita berpeluh, bermaksud badan kita panas, ada haba di dalam badan kita. Okey, so bila kita berpeluh, ada air dekat dahi-dahi kita contohnya lah. Okey, senang kita ambil dahi lah. Okey, ada air yang keluar, peluh tu keluar. So bila peluh tu keluar dekat badan kita, peluh itu akan tersejat di udara. Maksudnya peluh tu air kan, air peluh kita tersejat ke udara. Maksudnya cecair berubah kepada gas. Bila cecair nak berubah kepada gas, dia perlukan haba pendam diserap. Dia perlukan haba untuk cecair tu berubah kepada gas, dia perlukan haba. Jadi dari mana haba ni datang? Daripada badan kita. Jadi proses penyejatan itu akan menyerap haba dari badan kita. Sebab haba pendam tu perlukan, kita perlukan haba pendam, penyejatan perlukan haba pendam diserap. So dari mana datang haba tu? Daripada badan kita. Sebab apa? Cikgu kenapa dia tak ambil daripada persekitaran? Sebab peluh tu duduk kat mana? Peluh tu duduk di badan kita. Cecair tu duduk dekat kita lah kan? Cecair tu duduk dekat kita. So kita adalah sumber habanya. Jadi haba akan diserap masuk ke dalam cecair peluh tadi dan dia menjadi gas. Jadi badan kita jadi sejuk lah. Okay, so kita nak cepatkan perpeluhan tu, kita nak cepatkan penyejatan tu, kita duduk dekat kipas. Bila kamu duduk dekat depan kipas, kadar penyejatan akan bertambah. Bermaksud penyejatan tu akan menjadi lebih cepat. Jadi bila berlaku dengan lebih cepat, maksudnya haba lebih cepat diserap. Jadi banyaklah haba daripada badan kita akan diseraplah oleh proses penyejatan tu, jadi badan kita cepat sejuk. Okey Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk kelas hari ni kelas. Sila bersedia untuk hari Jumaat ni kita akan buat penyelesaian masalah yang melibatkan haba pendam. Nanti cikgu akan share beberapa soalan, ada 5 soalan. Boleh tengok dulu supaya senang nanti kita bincang sahaja hari Jumaat ini.
Okey, dan sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan peperiksaan kamu untuk yang akan datang tu nanti pun boleh tanya jugalah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas.